Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini membincangkan tentang tajuk bagaimana remaja berbicara, tinjauan dari sudut retorik Al-Quran dan psikologi, ditulis oleh Dr. Wan Azra Wal Ahmad dan juga Encik Ahmad Fazlullah Muhammad Zainal Abidin. Pendahuluan. Komunikasi merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi yang baik dapat membentuk hubungan yang baik dalam kalangan masyarakat. Selain dapat meningkatkan keharmonian sesebuah negara, komunikasi yang baik perlu dipupuk dan dipelajari. Komunikasi yang baik dalam kalangan individu bermula dari si rumah. Komunikasi ini dipupuk dari kecil lagi dan didikan ini mampu melahirkan kesopanan komunikasi yang tinggi dalam kalangan masyarakat dan sebagaimana diketahui umum, budaya dan kesopanan yang tinggi menjadi kayu ukur dalam ketinggian tamadun sesebuah masyarakat. Permasalahan kajian. Dewasa ini kita dapati ibu bapa lebih menyebelahi anak-anak walaupun perilaku anak mereka salah seperti kes kita tengok dalam berita-berita di dada akhbar. Salah satu kes yang saya paparkan di sini ialah kes ibu menyerang guru kerana anaknya dirotan gara-gara celupar mengejek guru pundan. Kes ini disebut di dalam surat khabar mstar.com.my pada Jun 2009. Ini masalah komunikasi komunikasi yang berlaku di kalangan anak-anak remaja. Namun kes ini akhirnya dapat diselesaikan dengan cara baik. Seterusnya, kenapa dinyatakan permasalahan di sini, kenapa kajian ini dikupas adalah untuk mengenal pasti bagaimana pendidikan golongan remaja dalam Al-Quran, seperti bagaimana kita lihat surah Luqman bin Al-Hakim mendidik anaknya bagaimana cara berkomunikasi yang betul. Metodologi atau reka bentuk kajian. Kajian ini merupakan analisis kualitatif ayat Al-Quran berbentuk retorik yang menggambarkan pendidikan komunikasi dalam kalangan remaja. Misalnya cara didikan dalam surah Luqman. Kemudian data dirujuk daripada Al-Quran sebagai sumber utama yang berkaitan dengan tema dan perdebatan. Kemudian tafsir-tafsir lughawi, Fizil Al-Quran, oleh Syed Qutb, Al-Kashaf, Zamakhsyari dan jurnal-jurnal berkaitan psikologi dan pendidikan kanak-kanak, pendidikan komunikasi juga dirujuk. Seterusnya, teori yang juga digunakan pakai atau dirujuk adalah teori kesopanan politeness theory oleh Brown and Levinson pada tahun 1987. Perbincangannya pendidikan kesopanan komunikasi. Kesopanan boleh dilihat dalam bentuk komunikasi. Kesopanan mengikut Kamus Dewan bermaksud penerangan sopan, tingkah laku, kata-kata ketika bercakap, atau kedua tingkah laku iaitu bercakap kata yang baik, dan ketiga tamadun. Sementara itu selaras dengan hubungan komunikasi yang dinyatakan oleh Kamus Dewan secara langsung atau dengan surat perantaraan radio, telefon, semua itu berkait rapat dengan kesopanan apa jua cara sekalipun. Keduanya istilah yang disebut dalam menjelaskan konsep kesopanan komunikasi dalam Islam yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali. Menerusi konsep ini, Imam Al-Ghazali menyebut konsep iman, iaitu iman dari segi bahasa bermaksud menjustifikasikan sesuatu, mempercayai dan mengenali sesuatu. Manakala iman dari segi istilah Al-Ghazali justifikasi dengan hati, iaitu aku ia secara lisan atau kata-kata dan amalkan dengan amal akidah. Oleh itu, kita dapati kesopanan komunikasi perlu ditekankan sama ada secara lisan atau bertulis supaya tidak ada pihak yang tersinggung atau mengalami konflik. Seterusnya, teori komunikasi, saya nyatakan di sini ada dua. Pertama, Barat. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, kesopanan komunikasi ataupun teori kesopanan politeness teori ini dikemukakan oleh Barat pada tahun 1987, iaitu satu model kesopanan yang dibawa oleh Brown and Levinson.
Dalam teori ini, beliau membicarakan soal air muka. Dalam strategi kesopanan, beliau telah membangunkan beberapa strategi dalam usaha untuk menyelamatkan wajah atau air muka seseorang. Ini merumuskan bahawa teori ini terbagi pada dua jenis air muka ya. Dalam kesopanan komunikasi, ada air muka negatif dan satu lagi air muka positif. Walau bagaimanapun model ini dibentuk berdasarkan masyarakat barat sebagaimana yang dinyatakan oleh Siti Hajar ya. Seterusnya kesopanan komunikasi dalam Islam, ada Rushdie Ruh pada tahun 2013 menjelaskan dalam Al-Quran terdapat 4 cara kesopanan komunikasi itu: qaulan sadida, qaulan ma'rufah, qaulan balighah, qaulan maysura. Seterusnya jurnal Islamiyat 2019 ditulis oleh Wan Siti Fatimatul dan Suhaila Zailani menyatakan 4 strategi komunikasi yang baik dalam Islam, iaitu salam, komunikasi doa dan syukur. Dan seterusnya Wan Azra dan Ahmad Fazlullah pada tahun 2020 menambah lagi strategi berkomunikasi dengan anak remaja. Cara yang baik iaitu panggilan mesra, mengulang-ulang perkataan, panggilan yang baik, hikmah iaitu secara sopan santun, nasihat, seterusnya psikologi syukur. Menurut Rushdie Ruh 2013, 4 garis panduan asas kesopanan kesantunan komunikasi dalam Al-Quran iaitu qaulan sadida, iaitu berkomunikasi dengan baik, menggunakan perkataan yang tepat dan benar seperti dalam surah Ahzab ayat 70, bermaksud wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat benar dalam segala perkara. Kedua, qaulan ma'rufah, iaitu berkomunikasi menggunakan perkataan yang menyedapkan hati, tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain, jujur, tidak berbohong dan tidak berpura-pura. Misalnya ayat 5 surah An-Nisa bermaksud, dan janganlah kamu berikan atau serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya akan harta mereka yang ada dalam cengkaan kamu. Harta yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan kamu, dan berilah mereka belanja dan pakaian dari pendapatan hartanya iaitu yang kamu niagakan, dan juga katakanlah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Seterusnya qaulan balighah bertutur menggunakan ungkapan yang jelas, tepat, terang dan efektif seperti ayat 63 surah An-Nisa bermaksud mereka itulah orang-orang yang diketahui oleh Allah akan apa yang ada dalam hati mereka. Oleh itu berpalinglah engkau daripada mereka dan nasihatilah mereka serta katakanlah kepada mereka kata-kata yang boleh memberi kesan kepada hati mereka. Qaulan maysura berkomunikasi dengan baik dan pantas agar tidak mengecewakan pendengar seperti dalam surah Al-Isra ayat 28 bermaksud, dan jika engkau terpaksa berpaling tidak melayani mereka kerana menunggu rezeki dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati. Kesimpulannya, selepas perbincangan panjang lebar mengenai kesopanan komunikasi menurut perspektif Islam dan psikologi, serta teori dari Islam dan juga Barat, dapatlah disimpulkan bahawa Islam telah memberi panduan yang jelas mengenai strategi atau kaedah komunikasi yang benar. Di universiti misalnya ataupun di mana-mana institusi pengajian tinggi dicadangkan agar diwujudkan satu kursus bagaimana isu komunikasi ini dapat diterapkan di dalam diri pelajar kerana para pelajar terdedah dengan pelbagai seni komunikasi, sama ada komunikasi bersama para pensyarah, komunikasi bersama pihak industri luar ketika menjalankan latihan ilmiah dan sebagainya. Selain itu, pihak institusi pendidikan sama ada sekolah ataupun pengajian tinggi juga perlu mewujudkan suasana persekitaran agar kesopanan komunikasi dalam persekitaran pelajar terdiri daripada kanak-kanak atau remaja dapat diwujudkan, seperti mewujudkan banner tertentu mengenai adat sopan berbicara semasa di kaunter, bertemu guru atau sebagainya. Komunikasi ini perlu dipupuk, kesopanan komunikasi ini perlu setiap hari dipupuk. Seterusnya, kajian ini juga dilihat sebagai kajian yang boleh dikembangkan, misalnya kajian mengenai model kesopanan komunikasi peringkat pelajar sekolah. Kajian sebagai ini penting kerana para pelajar dan remaja kini begitu terdedah dengan
unsur komunikasi yang tidak sopan, ekoran penggunaan peralatan komunikasi teknologi kini seperti aplikasi WhatsApp, WeChat, SMS, Telegram, Facebook dan sebagainya. Situasi COVID-19 yang melanda dunia juga menyaksikan komunikasi para pelajar dengan guru, keluarga dan saudara mara serta rakan sekerja lebih banyak menggunakan aplikasi sistem telekomunikasi dan pesanan ringkas. Ruang komunikasi yang tidak bersemuka dan tidak dilihat air muka ini lebih membawa kepada bahasa ringkas dan mudah. Apa jua cara komunikasi sama ada bersemuka atau tidak, kesopanan komunikasi tetap perlu dijaga, terutamanya golongan remaja dengan orang tua, pelajar dengan murid, anak dengan ibu bapa dan pekerja sesama pekerja dan sebagainya. Itu saja betapa pentingnya kemahiran berkomunikasi, apatah lagi kesopanan komunikasi perlu diterapkan kepada setiap individu masyarakat bermula daripada anak-anak kecil sehinggalah golongan dewasa. Semoga keharmonian negara tetap terjamin. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.